wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi bersama-sama belajar, dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar, kita akan masuk bahagian sirah ataupun tamadun Islam. Sirah ataupun tamadun Islam. Setelah kesekian lama dah kita belajar bab haji hari itu, hari ini kita pindah kepada bidang sirah ataupun tamadun Islam. Jadi kita akan belajar pada hari ini, tajuk yang pertama kita ialah tentang kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin, dan fokus kita hari ini ialah kepada ciri-ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Ciri-ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Seperti mana yang kita maklum, kerajaan Islam yang pertama ialah kerajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kerajaan ini disambung oleh 4 orang sahabat baginda, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Inilah 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin, 4 orang khalifah dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Baik itu Khulafa Ar-Rasyidin ialah gelaran kepada 4 orang sahabat Nabi, gelaran kepada 4 orang sahabat Nabi yang memegang sebagai ketua negara Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang khalifah. Dan hari ini kita akan fokus kepada ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin, 4 orang khalifah ini. Jadi Ustaz harap semua pelajar bersedia. Jadi kita mulakan. Yang pertama kita tengok Khalifah Abu Bakar. Ciri kepimpinan dia ditunjukkan oleh Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar khalifah yang pertama. Yang ada 4 ciri yang di-highlight dalam pembelajaran kita ini. Yang pertama, Abu Bakar ini kepimpinannya bersifat tegas. Yang kedua, berpandangan jauh. Yang ketiga, setia dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengamalkan syura. Inilah ciri-ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita tengok yang pertama, ciri kepimpinan Abu Bakar yang bersifat tegas. Abu Bakar memerangi golongan murtad, nabi palsu, dan golongan yang enggan membayar zakat. Ini ketegasan Abu Bakar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka timbul 3 golongan yang menentang Islam. Yang pertama, golongan murtad. Golongan murtad orang yang keluar daripada agama Islam. Selepas mereka tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, mereka pun keluar daripada agama Islam. Ini dikatakan sebagai golongan murtad. Yang kedua, ada pula yang mendakwa menjadi nabi palsu, menjadi nabi, nabi palsu lah. Mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka tidak ada nabi lagi, maka merekalah nabi. Ada yang kedua. Yang ketiga ialah golongan yang enggan membayar zakat. Mereka masih lagi Islam tapi enggan pula membayar zakat, kerana mereka berpendapat bahawasanya orang yang menerima zakat iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Jadi tiga golongan ini, apa yang dibuat oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar naik sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menghantar pasukan tentera memerangi ketiga-tiga golongan ini hingga mereka dapat ditumpaskan. Inilah ketegasan Abu Bakar. Ketegasan Abu Bakar, dia tidak membenarkan golongan-golongan ini mengambil peluang untuk menghancurkan Islam. Yang kedua, Abu Bakar ini seorang yang berpandangan jauh. Maknanya visinya jauh ke hadapan. Abu Bakar mengarahkan Zaid bin Sabit mengetuai usaha mengumpulkan tulisan
Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan, kerana ramai penghafaz Al-Quran terkorban dalam peperangan Yamamah. Jadi Abu Bakar berpandangan jauh, dia bimbang Al-Quran yang terdapat di merata-rata tempat, di kepingan-kepingan batu, di tulang-tulang binatang, di pelepah tamar, di kulit-kulit haiwan, akan hilang. Kebetulan pada waktu itu ramai penghafaz Al-Quran telah terkorban dalam peperangan Yamamah. Maka Abu Bakar rasa bimbang. Maka Abu Bakar buat satu usaha. Dia mengarahkan Zaid bin Sabit ketuai usaha mengumpulkan balik tulisan ayat-ayat Al-Quran, dikumpulkan, letak dalam satu tempat, letak di satu bilik. Ini pandangan jauh Abu Bakar yang antara hasilnya ialah Al-Quran ini tidak hilang. Al-Qurannya tidak hilang, maka kita dapat Al-Quran kepada kita hari ini. Al-Quran sebiji macam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan jauhnya Abu Bakar. Yang ketiga, setia dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni seorang yang setia dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar meneruskan tindakan Rasulullah untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai panglima angkatan tentera Islam kepada kerajaan Ghassan kerana membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika negara Islam masih lagi berada di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku satu peristiwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan ke Ghassan untuk berdakwah, untuk berbincang dengan kerajaan Ghassan. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan Ghassan ialah mereka membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil tindakan kepada kerajaan Ghassan ini, lalu baginda pun mempersiapkan pasukan tentera dan dilantik Usamah bin Zaid, seorang pemuda, Usamah bin Zaid, untuk memerangi kerajaan Ghassan. Tapi malangnya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, jatuh kering, lalu baginda ditakdirkan Allah SWT telah wafat. Dan apabila naik kepada Abu Bakar, dia tengok Rasulullah nak hantar tentera ni, maka oleh kerana setianya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar meneruskan tindakan Rasulullah, menghantar tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk memerangi kerajaan Ghassan kerana membunuh utusan Rasulullah. Yang keempat, ciri kepimpinan Abu Bakar ialah mengamalkan syura. Syura ini maknanya bermesyuarat. Ada majlis mesyuarat. Mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom, tentera pembahagian 4 pasukan tentera sehingga menawan ke negeri Syam. Jadi untuk membuat keputusan-keputusan dalam aspek peperangan ini, Abu Bakar mengamalkan syura, bertanya pendapat para sahabat, bermesyuarat. Inilah yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar dalam pemerintahan baginda. Ada 4 ciri ini. Seterusnya kita tengok pula kepada khalifah yang kedua, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab. Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ciri kepimpinan juga ada 4, ditulis sini, iaitu Umar bin Al-Khattab. Ada 4. Yang pertama, tegas macam Abu Bakar. Umar juga tegas. Malahan Sayyidina Umar ini terkenal sebagai seorang khalifah yang amat tegas kepada kepimpinannya. Umar menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai panglima tentera dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah semasa peperangan Yamamah. Jadi Khalid Al-Walid ini
Khalid Al-Walid ini seorang panglima tentera yang hebat yang mengikuti banyak peperangan, banyak kali menang, okey. Tapi untuk mengimbangi pengaruh Khalid ni, Umar menggantikan Khalid kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, merehatkan Khalid. Jadi tegasnya dia tak nak orang kata tentera Islam ni menang dengan sebab Khalid, dengan sebab Khalid. Lalu dia berfikiran kita kena menggantikan Khalid dengan orang lain, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah yang dilantik menggantikan Khalid. Tegasnya Abu Bakar. Yang kedua tegasnya Sayyidina Umar. Yang kedua, Sayyidina Umar ini berfikiran terbuka. Ciri kepimpinan yang kedua ialah berfikiran terbuka. Maknanya boleh ditegur, boleh menerima pendapat orang lain. Bersedia ditegur Rasulullah dan menerima pendapat sahabatnya Abu Bakar tentang pembebasan tawanan perang Badar kerana menghormati keputusan mesyuarat. Jadi ini bukti bahawasanya Sayyidina Umar ini juga seorang yang boleh ditegur, berfikiran terbuka, ditegur oleh Rasulullah. Okey, contohnya dalam peristiwa pembebasan tawanan perang Badar. Pembebasan tawanan perang Badar. Memang pada asalnya Umar lebih suka agar tawanan perang Badar ini dibunuh. Tapi perkara ini tidak dipersetujui oleh Abu Bakar. Abu Bakar ada cadangan lain. Dia buat cadangan lain dan antara cadangan itu ialah membebaskan selepas beberapa tindakan mengajar anak-anak tentera Islam ilmu-ilmu tentang membaca dan menulis. Lalu pendapat Abu Bakar disetujui oleh ramai. Mesyuarat ramai lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Tidak berapa suka dengan pendapat Umar yang mengeluarkan pendapat agar dibunuh. Lalu Sayyidina Umar ni seorang yang berfikiran terbuka. Oleh kerana ramai yang menyokong Abu Bakar, dia boleh terima. Okey, seterusnya kepimpinan Umar yang ketiga ialah dia ini seorang yang adil, memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya, termasuk menyamar sebagai rakyat biasa. Banyak salah hijau tu, termasuk bukan terasuk. Jadi Umar ini seorang yang pemerintah yang adil, seorang pemerintah yang cukup bertanggungjawab. Baginda sendiri yang memastikan kebajikan rakyat terjaga dan pelihara. Baginda sendiri yang keluar malam menyamar sebagai rakyat biasa, memastikan rakyat terbela. Ini sifat Sayyidina Umar. Yang keempat, sikap kepimpinan Sayyidina Umar ialah beliau ialah seorang yang cekap. Itu kecekapannya dalam mentadbir, contohnya menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan yang dikenali sebagai Dewan, jabatan baru, serta mengemaskini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Mengemaskini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Ini kecekapan Sayyidina Umar, untuk melicinkan, menguatkan negara. Yang kedua, membahagikan wilayah kepada beberapa bahagian pentadbiran diketuai oleh gubernur yang cekap. Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As. Tak nampak di atas skrin kita ni. Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As. Ini antara gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Umar, untuk mentadbir wilayah-wilayah. Jadi nak melicinkan pentadbiran, dilantik gubernur. Di pusatnya Sayyidina Umar sebagai khalifah, tapi di luar wilayah-wilayah baru dilantik gubernur-gubernur. Inilah bukti kecekapan Sayyidina Umar dalam pentadbiran. Ini ada. Jadi kesimpulannya,
ada 3 ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar: tegas, berfikiran terbuka, adil dan cekap. Seterusnya khalifah yang ketiga iaitu Khalifah Uthman bin Al-Affan. Ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh Khalifah Uthman juga ada 4 dalam buku. Yang pertama, berpandangan jauh. Yang kedua, berfikiran terbuka. Yang ketiga, prihatin. Yang keempat, inovatif. Berpandangan jauh, menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit menggunakan lahjah Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mashaf Utsmani. Jadi lanjutan daripada pandangan jauh Abu Bakar tadi. Abu Bakar hanya mengumpulkan tulisan-tulisan ayat yang bercerai-berai di pelepah-pelepah taman, di kulit-kulit binatang dikumpulkan di satu tempat. Jadi lama kelamaan tulisan-tulisan ini makin pudar, makin tidak boleh dibaca, maka Uthman bimbang. Al-Quran akan tidak dapat dibaca oleh orang-orang selepas daripada itu. Lalu dia telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk membukukan Al-Quran, tulis balik Al-Quran secara sistematik, jangan lagi dipecah-pecah, dicerai-cerai, tulis balik, dan dilantik Zaid bin Sabit untuk mengetuai jawatan kuasa ini. Maka Al-Quran telah ditulis satu persatu seperti mana yang kita lihat pada hari ini, dan tulisan yang dibuat itu, pembukaan yang dibuat itu dikenali sebagai Mashaf Utsmani. Dalam kitab Quran kita sekarang ada ditulis Mashaf Utsmani. Maknanya penulisan pembukuan Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Uthman. Ini pandangan jauh Sayyidina Uthman. Ini jasa yang cukup hebat. Cukup hebat. Sampai sekarang kita tengok Al-Quran kita sistematik. Boleh dibaca oleh semua. Yang kedua, Uthman juga seorang yang berfikiran terbuka. Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal terbuka. Sayyidina Uthman jangan ketat sangat penggunaan harta Baitul Mal ni, simpan banyak tak ada guna, kena belanjakan, gunakan. Yang kedua, membenarkan sahabat keluar daripada kota Madinah. Kalau masa Sayyidina Umar tidak benarkan sahabat keluar daripada kota Madinah. Kenapa? Kerana bimbang sahabat-sahabat akan bertebaran jauh, ada yang mati, ada yang berpecah-pecah. Ramai daripada kalangan sahabat penghafaz Al-Quran. Maka Umar bimbang Al-Quran akan hilang dengan matinya para sahabat yang menghafaz, yang keluar daripada Madinah. Kita tahu nak dapat kat mana. Lalu Umar larang sahabat keluar. Tetapi Uthman benarkan sahabat keluar daripada kota Madinah, oleh kerana pada waktu itu Al-Quran telah ditulis dengan sempurna, jadi tidak ada lagi kebimbangan. Maka Sayyidina Uthman pun untuk pertahanan Sayyidina Uthman. Negara Islam
ditubuhkan Ali bin Abi Talib. Kita tengok ciri kepimpinan Sayyidina Ali ni. Ada 4 juga, iaitu tegas, berfikiran jauh, berilmu, berani. Ini Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tegasnya Ali ini dapat dilihat daripada peristiwa pemecatan beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Uthman seperti Umar dan Abu Musa al-Asy'ari untuk meredakan kemarahan puak pemberontak. Ini tegasnya Sayyidina Ali dah, Sayyidina Ali. Okey. Ia boleh pecat khalifah yang dirasa pengaruhnya kuat di satu-satu kawasan. Okey. Dia pecat untuk mengelakkan dari dan dikuasai Muawiyah bin Abi Sufyan. Ialah okey, dalam dia ni orang yang dilantik sebagai seorang yang memiliki Rasulullah. Ketika Ali menjadi khalifah, okey, Ali juga menunjukkan keberaniannya. Sebelum jadi khalifah, Ali ini menyertai hampir ke semua peperangan seperti perang Badar, perang Khaybar, serta berada di barisan hadapan. Beraninya Sayyidina Ali, semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah, masa Rasulullah, masa sahabat, Ali menyertai semua peperangan, termasuk perang Badar, perang Khaybar, dan dia berperang ni di barisan hadapan. Barisan hadapan. Sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapi. Semasa di hujung pemerintahan Sayyidina Uthman, banyak berlaku keadaan kucak-kacir sehinggalah akhirnya membawa kepada berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman. Okey, apabila dan semestinya pada waktu itu orang yang tidak berani tidak akan sanggup menjadi khalifah kerana dia tahu cabaran-cabarannya tak aman pada waktu itu. Tapi keberanian Sayyidina Ali ditunjukkan ialah
Beliau sanggup menerima jawatan khalifah walau mengetahui bebanannya. Okey, akan ditekan oleh pemberontak, akan ditekan oleh governor, penyokong Saidina Uthman, waris-waris Saidina Uthman menekan belaka. Jadi Ali ni seorang yang berani. Jadi 4 ciri setiap khalifah. 4 ciri kepimpinan. Setiap khalifah kita belajar 4 ciri kepimpinan. Diharap semua pelajar boleh baca, boleh ingat dan tulis nota ini dalam buku log masing-masing. Kita akan sambung lagi tentang cerita Khulafa Ar-Rasyidin ni dalam episod lepas ini. Untuk hari ini kita hanya belajar tentang ciri-ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh 4 orang khalifah semasa Khulafa Ar-Rasyidin. Diharap semua pelajar boleh faham. Jadi untuk setakat itu hari ini, selamat maju jaya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.